Mengapakah pengajian saya di School of Education, Trinity College Dublin pada masa ini berubah namanya daripada Special Educational Needs kepada Diversity and Inclusion? Perubahan ini terjadi kerana berubahnya paradigma di dalam dunia pendidikan khas. Pada suatu ketika dahulu, pendidikan yang disediakan untuk pelajar-pelajar berkeperluan khas adalah dalam bentuk mengenal pasti apakah keperluan pelajar-pelajar berkenaan dan ditentukan sokongan untuk membolehkan mereka belajar. Mereka mungkin belajar di sekolah yang dikhaskan untuk mereka ataupun di sekolah arus perdana tetapi di dalam kelas yang dikhaskan untuk mereka ataupun di sekolah dan kelas aliran perdana bersama dengan murid-murid yang lain. Tetapi paradigma diversity and inclusion pada hari ini mengalihkan fokus kepada mengubah reka bentuk pembelajaran, kurikulum, silibus, pedagogi. Begitu juga dengan reka bentuk seni bina bangunan agar murid-murid dari latar belakang yang bagaimana sekalipun mereka boleh belajar. Satu daripada alat yang banyak diberikan fokus penyelidikan dan pembangunan adalah apa yang dikenali sebagai UDL, Universal Design for Learning. Perubahan ini adalah selari dengan bertambahnya kesedaran ataupun kefahaman bahawa belajar itu adalah hak asasi manusia dan semua individu mesti mempunyai peluang yang sama untuk belajar. Kedua-dua paradigma ini ada pro dan kontra dia. Paradigma pendidikan khas banyak bergantung kepada mengklasifikasikan murid-murid mengikut label-label tertentu yang berasaskan kepada diagnosis perubatan. Tetapi paradigma diversity and inclusion memberikan tumpuan lebih kepada terma-terma social construct. Misalnya, adakah autisma dilihat sebagai satu gangguan, disorder, ataupun satu kelainan neurologi? Perbezaan dua pandangan ini mempunyai implikasi dari segi apa yang terjadi di dalam bilik darjah, di sekolah, di dalam masyarakat dan juga dari segi polisi kerajaan. Paradigma pendidikan khas banyak terkesan dengan label-label ini tadi. Dalam erti kata yang lain, bajet yang hendak ditentukan, bentuk bantuan yang hendak diberikan adalah bergantung kepada murid-murid, pelajar-pelajar mendapat diagnosis perubatan secara formal. Kemudian barulah boleh ditentukan bantuan yang bersesuaian untuknya. Ia adalah pendekatan yang munasabah tetapi ia hadir bersama dengan kesan-kesan sampingan yang boleh mendatangkan masalah. Antaranya, satu label tidak bermaksud semua individu yang berada di bawah label itu sama. Seorang individu autistik tidak sama dengan satu individu autistik yang lain. Seorang yang menerima diagnosis ADHD tak sama dengan seorang yang menerima diagnosis ADHD yang lain. Tidak telitinya guru ataupun mereka yang menyediakan pendidikan terhadap perkara ini boleh menyebabkan niat yang baik, usaha yang menelan belanja yang banyak untuk memberi bantuan kepada murid berkeperluan khas ini tidak menepati keperluan mereka kerana keperluan itu dibuat berasaskan kepada label, diagnosis dan bukan kepada keperluan individu murid itu sendiri. Dan ia juga boleh melengahkan, melambatkan akses kepada bantuan ini tadi kerana murid-murid ini perlu menunggu terlebih dahulu untuk mendapat diagnosis secara formal. Tidak juga dilupakan, hal ini boleh menjadi punca kepada murid-murid ini tadi berasa rendah diri, diejek, dibuli ataupun ibu bapa serta guru meletakkan harapan yang rendah terhadap individu ini sehingga merugikan potensi sebenar yang ada pada mereka. Kerana masalah-masalah ini, paradigma pendidikan khas beralih kepada pendidikan inklusif yang memberi tumpuan kepada kurikulum, silibus, pedagogi yang dipakai di sekolah mestilah mempunyai ciri-ciri tertentu yang membolehkan apa jua keperluan yang ada pada individu murid, sama ada dari perspektif yang kita katakan neurodiversity yang kita sebutkan tadi ataupun juga kerana mereka datang daripada latar belakang imigran dan macam-macam lagi bentuk kepelbagaian latar belakang individu murid. Kurikulum itu sesuai dan boleh untuk diadaptasi dengan lebih baik. Malah bantuan-bantuan yang hendak diajukan kepada murid di sekolah tidak perlu menunggu diagnosis perubatan. Sebaliknya, bantuan diberikan berasaskan kepada apa yang murid perlukan. Berbeza dengan rakan-rakan neurominoritis lain
di bawah payung neurodiversity seperti autisma, disleksia, dyspraxia, dysgraphia dan kawan-kawan yang lain. ADHD bukanlah kelainan semata-mata, tetapi ia adalah merupakan satu pathological disorder dan juga mempunyai asas genetik yang sangat kuat. Pada masa yang sama, tidak seperti rakan-rakan neominoritis yang lain, ADHD juga boleh dibantu secara signifikan melalui intervensi farmakologikal, maknanya ambil stimulan, ambil ubat. Menafikan ADHD sebagai satu gangguan patologi, ia mungkin boleh menjejaskan akses kepada bantuan perubatan dan juga kalau dalam konteks yang lebih besar, bajet kerajaan, dan ini adalah merupakan perkara yang perlu dihalusi dan dicari titik seimbang di antaranya. Inilah sebahagian daripada apa yang sedang saya terokai pelajari dalam pengajian pada kali ini. Alhamdulillah, separuh semester telah berakhir. Saya sudah pun menerima lantikan penyelia, iaitu Profesor Michael Shevlin. Profesor Michael Shevlin adalah nama penting dalam sejarah perkembangan pendidikan murid berkeperluan khas di island ini. Saya baru sekali bertemu dengan beliau minggu lalu, kerana selepas bertemu beliau itu kami berada di dalam minggu membaca, jadi tak ada kelas, kena fokus kepada membaca, mengemas kini penyelidikan, menyiapkan assignment. Alhamdulillah, beliau memberikan sokongan yang baik kepada penyelidikan saya, iaitu berkaitan dengan pengalaman akademik pelajar-pelajar ADHD di universiti di era generative AI. Asalnya adalah pengalaman menggunakan peralatan generative AI, Gen AI, tetapi atas nasihat Profesor Michael Shevlin, beliau mencadangkan agar penggunaan tools yang berasaskan Gen AI itu menjadi hanya satu daripada perkara yang diselidik dan bukan sebagai fokus utama demi untuk menyediakan ruang yang lebih cukup bagi mendapatkan calon untuk ditemu bual, kerana pada pandangan beliau agak awal bagi menghasilkan data yang berkualiti. Mungkin dalam 3, 4, 5 tahun lagi baru perkara tersebut boleh dibuat sedemikian rupa. Dan yang lebih utama, beliau mengingatkan saya agar memudahkan penyelidikan itu agar dia lebih feasible dan boleh diselesaikan dari segi kelulusan etika, mendapatkan individu untuk ditemu bual dan seterusnya, dibuat analisis terhadap hasil temu bual, menulis, submission, yang semuanya itu perlu selesai dalam tempoh hanya beberapa bulan akan datang. Pengajian saya hanya setahun, kerana itu saya juga tak berkesempatan untuk banyak nak buat kerja sampingan seperti biasa. Ceramah-ceramah amat terhad kerana 7 subjek termasuk tesis ataupun disertasi itu berjalan serentak. Jika ada di kalangan sahabat-sahabat yang ingin bersama dengan saya dalam perjalanan pengajian ini, saya mengusahakan agar di celah-celah kesibukan itu ada masa yang boleh saya menerima jemputan untuk ceramah, seminar, webinar, forum dan sebarang bentuk perkongsian honorarium boleh disalurkan melalui halaman gofundme.rizal.ie. Semua yang terasa di situ saya gunakan insya-Allah untuk membantu pengajian saya pada kali ini yang begitu mencabar, mungkin kerana umur pun dah meningkat tua. Cabaran yang paling besar yang saya rasa saya hadapi adalah kerana universiti berada di tengah-tengah Dublin City Centre dan saya sekeluarga tinggal di Naas, di luar daripada Dublin, maka setiap hari tempoh untuk sampai dari pintu ke pintu, maknanya daripada rumah sampai ke pintu library ataupun pintu kuliah, makan masa 2 jam pergi, 2 jam balik dan itu agak meletihkan, tapi insya-Allah okey saja. So saya mohon doa daripada sahabat-sahabat semua dan juga sokongan saya hargai dengan ucapan terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.